Menu Rahmah ni adalah satu inisiatif pemangkin untuk kawal harga sebenarnya. Tetapi bukan dengan cara memaksa. Sebab kita bukan negara komunis. Terima kasih, Tag. Kita bukan negara komunis. Negara komunis dia boleh paksa. Kita negara demokratik. Kita negara kapitalis. Ada sosialis tapi mostly kapitalis. Kita tak boleh paksa peniaga letak harga dan letak barang-barang dengan jumlah tertentu. Kita tak boleh paksa. Tetapi apa yang kerajaan boleh buat? Kerajaan boleh kempen. Kerajaan boleh kempen. Kempen apa, tuan-tuan? Antaranya menu Rahmah. Dan menu Rahmah ni pun tak wajib. Tak wajib. Siapa nak sertai, bagus untuk promosi dia. Bagus untuk membantu rakyat. Di samping dia bersedekah. Di samping dia membantu rakyat. Dalam masa yang sama, dia juga akan dapat membantu, apa orang kata, mainkan harga. Tuan-tuan, nasi sebelum ini, kalau nak tengok jumlah 3 dengan 3 lauk lah, nasi, sayur dan juga protein dengan air, bawah RM5 tu payah. Bukan kata tak ada, ada. Sukar. Dan dia orang makin naik bila ni letak 5, okey. Beli 6, okey. 7, okey. 8, okey. 9, okey. So dia main 8, 9, 10. 8, 9, 10. Saya pernah makan kat satu restoran tu dekat KL. Insaf saya, tuan-tuan. RM25. Tapi ramai je orang makan kat situ. Tak kata sedap sangat, tak lah juga. Tapi sebab apa? Ramai orang. Supply dan demand. So tiba-tiba ada satu movement untuk letak harga bawah RM5. So bayangkan kalau harga dengan jumlah tersebut RM5, takkan kedai sebelah yang tawarkan barang lebih kurang letak harga sampai RM8-10. So akhirnya dia tengok, aku kena rendahkan juga, paling-paling RM6 nak match. Saya tengok cerita Popeye dulu kan. Kalau tuan-tuan ingat cerita Popeye dulu kan. Dia dengan Brutus kan. Kan dia berlawan. Dia buka kedai cuci kereta. Masa tu saya kecil lagi. Mula-mula Brutus letak harga RM1 cuci kereta. Orang pun datang kat kedai dia. Dia letak. Kemudian datang Popeye, dia letak harga 99 sen. Orang pergi kat kedai dia. Brutus pun letak 98 sen. Orang pergi kedai dia. Dia pun letak 95 sen. Akhirnya letak. Brutus tinggal free. Kan? So, itulah dia capitalism at work. Di mana harga tu ditentukan oleh permintaan. Dan peniaga tu akan ikut selagi mana dia tak monopoli. Alright. Panjang cerita tu. Saya buat cerita. Tiba-tiba adalah seorang menteri. Katanya dia doktor perubatan. Dia kata apa? Makanan berkualiti rendah. Punca autisma. Yang ni jawapan dia. Bukan punca autisma. Syaralina Abdul Rashid ni tulis. Semalam semasa sesi perbahasan Parlimen Halimah Ali, Ahli Parlimen Kapar membuat kenyataan pelik yang menyatakan makanan berkualiti rendah akan terdedah kepada penyakit autisma. Beliau berkata. Okey, kita dengar kenyataan tersebut. Pelaku doktor perubatan takut apabila Okey, saya ulang sikit. Saya selaku doktor perubatan takut apabila keterjaminan makanan ini mendesak membingungkan kerajaan. Kita tidak mahu shortcut. Kita tidak mahu kompromi daripada bekalan makanan yang low quality. Saya tak ada masalah dengan istilah rahmah ke apa, tapi jangan sampai rakyat Marhain B40 diberikan bekalan makanan yang low quality dan mungkin juga menyebabkan mereka terdedah kepada kanser, autoimmune disease, kepada autisma dan sebagainya. Okey. Saya baca kenyataan yang disebut di dalam kat sini. Saya tidak ada masalah dengan istilah rahmah, tetapi saya tidak mahu golongan B40 diberi makanan yang kualitinya rendah dan kemungkinan akan menyebabkan mereka terdedah kepada kanser, penyakit autoimmune dan autism dan sebagainya. Dr. Halimah adalah seorang doktor yang berkhidmat di Hospital Tengku Ampuan Rahmah, sebuah hospital universiti di Petaling Jaya dan juga klinik awam lain. Beliau berkhidmat dan mempunyai pengalaman puluhan tahun dalam bidang perubatan, khususnya dalam sektor kesihatan awam, public health. Oleh sebab itu, kenyataan yang beliau nyatakan itu membingungkan orang ramai. Kenyataan yang dibuat oleh seorang doktor yang berkelulusan dalam perubatan ini menimbulkan banyak persoalan. Bagaimanapun adalah penting untuk kita meningkatkan kesedaran autisma dari kalangan masyarakat supaya kita dapat membantu golongan tersebut. Autism ataupun disengenali sebagai Autism Spectrum Disorder ASD merupakan gangguan perkembangan saraf yang menjejaskan interaksi sosial, komunikasi dan tingkah laku. ASD adalah sangat kompleks dan akan kekal sepanjang hayat. Selain itu,
keadaan ASD ini akan bertambah teruk dari semasa ke semasa. Walaupun pada suatu ketika gangguan itu jarang berlaku, tetapi kelaziman ASD ini telah meningkat sejak bertahun-tahun yang lepas. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia, dalam 100 kanak-kanak akan ada satu yang mengalami gangguan ini dalam dunia. Walaupun punca sebenar ASD belum dikenal pasti, tetapi penyelidik menunjukkan bahawa gabungan faktor genetik dan persekitaran boleh menyumbang kepada perkembangan gangguan ini. Kajian menunjukkan bahawa baka tertentu berkait dengan risiko mengembangkan ASD. Selain itu, pendedahan kepada toksin, jangkitan dan faktor persekitaran yang lain semasa mengundang juga salah satu faktor mengembangkan ASD. Oleh sebab itu, pengambilan makanan yang kurang sihat bukan punca autism. Tidak ada satu bukti yang kukuh menyatakan pengambilan makanan kurang sihat dan kurang berkualiti akan menyebabkan autisma, manakala pengambilan makanan yang mempunyai nutrisi yang tinggi adalah penting kepada semua individu, termasuk autism. Dia ada beberapa perkara lah tuan-tuan. Pertama, adakah Dr. Halimah, sebab ini bukan kewajipan daripada kerajaan, tetapi adakah Dr. Halimah nak menuduh peniaga yang nak memperkenalkan menu rahmah ini akan memperkenalkan makanan yang kurang kualiti sehingga menyebabkan penyakit-penyakit? Adakah itu yang Dr. Halimah cuba implikan? Ya, saya faham. Dia kata janganlah kurang harga sehingga mengurangkan kualiti. Saya agree. Tetapi dalam masa yang sama, jangan kata menyebabkan penyakit-penyakit berikut. Cukuplah sekadar berkata, janganlah dengan harga murah kita sehingga mengkompromikan kualiti nutrisi di dalam makanan tersebut. Itu okeylah. Tak perlulah sebut penyakit. Even kalau dia sebut bombastic word tau. Supaya walaupun ni tak faham. Oh, autoimmune disease. Wow. Autism. Cancer. Wah. Cancer tuan-tuan, ya. Kalau kita bagi kepada satu agensi, agensi research, dipanggil kalau CDC, chronic disease National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, NCCDPHP, bila dia menyentuh tentang kanser, antara penyebab kanser yang paling utama merokok. Kemudian yang lain antaranya adalah exposure kepada matahari, UV. Kemudian excessive use of alcohol antara lain. Pendedahan kepada bahan-bahan kimia yang kita tahu confirm carcinogenic. Benzin, BTX, benzin, turpentin, apa lagi X tu, X something. Saya tak ingat apa. Tuan-tuan boleh kaji sendirilah. Itu antara. Carbon for example, boleh antara. Kalau tuan-tuan makan sate kan ada hitam-hitam tu kan, itu carbon. Boleh antara. Chemical yang boleh menyebabkan, yang benzin dekat petrol pump tu, itu berhati-hati. Perasan tak kalau dekat petrol pump, tuan-tuan akan nampak safety sign, ada gambar orang, lepas tu dia macam Ultraman kat sini. Kan? Kat Ultraman tu, lambang itu bermaksud it is carcinogenic. Carcinogenic ni maksud dia apa tuan-tuan? Boleh menyebabkan kanser. Bukannya menu rahmah. Kalau dia kata, kalau nanti takut terlalu murah menyebabkan kekurangan gizi makanan, ya, kita agree. Mungkin. Jadi pengamal makanan ni, kalau boleh letaklah makanan yang berkhasiat. Tapi kalau kita tengok, biasanya kalau menu rahmah ni, dia mungkin takkan kurangkan kualiti. Sebab biasanya dia masak sekali, tak adalah menu rahmah tu dia masak lain. Tetapi dia kurangkan kuantiti. Kualiti dia mungkin sama je, dia ambil periuk yang sama. So kalau menu rahmah tu boleh menyebabkan kanser, sepatutnya yang tak menu rahmah kena juga sebab dia periuk yang sama. Jadi kadang-kadang saya pelik lah pemikiran orang PAH ni tuan-tuan. Kalau orang terpelajar dia macam tu dia punya fikir, yang tak terpelajar ni macam mana? Ni saya nak baca daripada satu website ni kan, dia kata, what causes autism spectrum disorder, ASD ni? This is a development disability caused by differences in the brain. Some people with ASD have known difference such as genetic condition. Other causes are not yet known. Tak diketahui. Scientists believe there are multiple causes of ASD that act together to change the most common ways people develop. Ni kita cerita tentang autoimmune disease disorder. Autoimmune disease disorder occurs when the body's immune system attacks and destroy. Kawan saya ada kena autoimmune disease disorder ni. Causes: the blood cell in the body's immune system help protect against harmful substances. Example, bakteria dan sebagainya. The exact cause of autoimmune disease is unknown. Penyebab kepada autoimmune disease itu tak diketahui.
Ni kanser yang saya sebut tadi tu. Tuan-tuan, doktor ni tuan-tuan. Ya pun kita tak suka kepada, kita nak kritik. Ni nak bagi tahu Dr. Halimah dan juga rakan-rakan. Nak kritik tak ada masalah, anda pembangkang. Anda adalah pembangkang. Tapi kritik dengan poin yang betul. That's what I'm trying to say. Kritik dengan poin yang betul. Kritik dengan poin yang tepat. Kritik dengan cara yang berilmiah yang betul. Jangan main spur je perkataan, konon-kononnya dia bombastik, orang tak faham. Jangan anggap semua orang bodoh. Jangan sanggap semua orang bodoh. Yang tu kita kena faham. Right. Kanser, makanan, ada yang tulis tu makan berlebihan. Ya. Salah satu punca kanser juga tuan-tuan adalah obesity. Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Di dalam website yang saya tunjuk tadi tu. Yang saya tunjuk ni. Cigarette, exposure to tan, overweight and obesity. Overweight and obesity are associated with at least 13 types of cancer, including endometrial, iaitu uterine cancer, breast cancer in postmenopausal women, and colorectal cancer, cancer colon. Di United States, 42% of adults are obese and nearly 70% are overweight or have obesity. Ini CDC punya facts. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey. Kita dah bentangkan pada malam ini. Oh, cerita tadi Malam tadi saya cerita, okey, habis kat situ. Habis kat situ. So, last kali saya cerita segmen. Kita bercerita tentang segmen ekstremism dalam agama. Ini akan bermasa sikit, tak apa. Saya lanjutkan sejam. Bagaimana sebenarnya kalau kita tengok sejarah? Somehow lah, tak tahulah. Ini konspirasi teori saya lah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi kalau kita perasan, bagaimana tindakan Mahathir dalam menentang ekstrim agama ni, dia macam selari dengan apa orang kata, pilihan dia untuk nak orang kata apa, nak menang pilihan raya. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Ini saya tak kata ada kaitan, tuan-tuan fikir sendiri. Tuan Guru Haji Hadi ni belajar di Mesir dalam syiasat syariah, politik sains di Mesir, degree, sekitar tahun 76 kalau tak silap saya. Hadi Awang belajar kalau tak silap saya sekitar tahun 74 ke 76, betul. Dia grad tahun 76. Pada masa itu Mahathir jadi Menteri Pendidikan, timbalan Perdana Menteri, dan selepas itu dia balik dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri pada tahun 1984. Betul tak? Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri. Saya nanti orang kata. Okey. Dia menjadi Perdana Menteri, 81. Okay. Dia menjadi Perdana Menteri 81. Ini kita tengok timeline. Masa tu Hadi belajar dekat Mesir, politik sains, syiasat syariah, 76 dia grad. So dia balik Malaysia dan sebagainya. Kemudian sewaktu Mahathir menjadi Perdana Menteri, masa tu PAS belum lagi ekstrim tau. Di bawah di bawah Haji Asri atau Asri. Dia tak lagi ekstrim. Dato' Asri daripada UMNO. So, dia nationalist. Kemudian awal tu lah. Kemudian dia take over Mujahid Yusuf Rawa dan sebagainya. Yusuf Rawa dan sebagainya. Bila masuk golongan-golongan yang mana terpana dengan apa tuan-tuan? Dengan revolusi Iran tahun 80-an. Dalam masa sama masuk Hadi Awang pada masa itu. Soalan pertama saya, seingat saya Hadi Awang tak pernah ditangkap di bawah ISA tau. Tak pernah ditangkap di bawah ISA. Betul kan kalau saya silap orang PAS? Tapi seingat saya, Hadi tidak pernah ditangkap di bawah ISA. Mat Sabu pernah, Lim Guan Eng pernah, Anwar Ibrahim tak cerita lah, geng-geng ni semua. Pernah ditangkap di bawah ISA. Tapi, Haji Hadi tak pernah ditangkap di bawah ISA. Namun begitu, tuan-tuan ingat tak, pada tahun 84, amanat Haji Hadi dikeluarkan.
Kan? Amanat Haji Hadi, kalau tuan-tuan ingat, sorry, 1981. Tetapi dia difamouskan 1984. Ya. Okay. Ni kita cerita konspirasi teori, Okey. Tuan-tuan nampak timeline sini. Tuan-tuan baca sendiri. Menarik. Serutan ucapan dia. Saudara-saudara sekalian, kita memang menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia memerintah. Kita menentang dia kerana dia mengatakan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan penjawatan penjajah, bla bla bla. Percayalah saudara, perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Dema kita adalah kalau kita mati, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Kita tidak perlu masuk Buddha, masuk Hindu. Kita tak perlu masuk Kristen. Kita tidak tapi menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Okey. Bila amanat ini diucapkan? Serutan ceramah umum di Kampung Banggol, Peradong, Kuala Terengganu, 1981. Saya kata tadi, bila Mahathir menjadi Perdana Menteri? Julai 1981. Apa kaitannya? Tuan-tuan fikir sendiri, Saya saja bawa cerita. Okey. Mahathir jadi Perdana Menteri Julai 1981. Benda ini keluar April 1981. Apa yang membawa kepada benda ini, tuan-tuan? Apa yang kesan dia kepada benda ini? Dia melahirkan ekstremisme agama. Pentaksub agama, ekstremis agama, bukan pentaksub, ekstremis, ialah pentaksub lah, ekstremis agama yang melampau. Sehingga kita dengar antaranya peristiwa Memali, tuan-tuan. Semoga Allah merahmati mereka. Tetapi kita kena ingat peristiwa Memali ini antara lain disebabkan oleh amanat Haji Hadi. Kita tak membahaskan syahid tak syahid, itu cerita lain. Tetapi itu yang berlaku. Kenapa? Kalau tuan-tuan nak perasan, saya bagi snapshot saya sebab saya nak cakap ni, saya kena berhati-hati. Malam tadi saya dah cakap penuh sebenarnya. Dia cerita Mahathir jadi Perdana Menteri, keluar amanat Haji Hadi. Lahir ekstremisme agama. Mahathir dilihat sebagai penyelamat. Peristiwa Memali antaranya Musa Hitam lepas tu letak jawatan. Digunakan alasan ekstremisme agama, jatuhkan Musa Hitam dan mengukuhkan kedudukan Mahathir. Dan jatuhkan Kuli pun sama. Mahathir gunakan ekstremisme agama pada waktu itu. Sebab Kuli pakai tanjak yang dikatakan ada salib. Jatuh. Kuli, Mahathir naik. Tuan-tuan ingat Al-Arkam dan berlakulah peristiwa penangkapan ISA dan sebagainya. Arkam diharamkan tahun 94. Kenapa Arkam diharamkan tahun 94? 95 pilihan raya. Sekali lagi, ekstremisme agama digunakan untuk menjustifikan sokongan orang Melayu kepada Mahathir. Kemudian berlaku peristiwa Al-Ma'unah tahun 2000. Kenapa tahun 2000? Apa berlaku 99, tuan-tuan? Reformasi. Digunakan peristiwa itu, ekstremisme agama, untuk rallykan. Ambil orang-orang Melayu yang Muslim yang percaya ni, ini ekstrem agama ni. Untuk apa? Rally di bawah Mahathir. Dan 2004, kemenangan besar kepada UMNO. Kalau kita faham peristiwa-peristiwa ni, tuan-tuan, dan kita faham peranan ekstremis agama yang masuk dan menyusup ke dalam PAS, mereka digunakan sebenarnya untuk maintainkan kedudukan ini. Untuk maintainkan kedudukan Perdana Menteri ini. Mereka bukan berada dekat situ sebenarnya. Yelah, kita nak petikaikan apa petikailah. Tetapi ada agenda sebaliknya. Dan agenda itu terserlah pada tahun 2008. Bila ada pimpinan PAS di bawah grup Haji Hadi. UG, Unified Government. Masa itu nak bekerjasama dengan UMNO tahun 2008. Seawal 2008. Dan mereka dah merancang untuk nak tukar kerajaan Perak kepada UMNO pada waktu itu. Seawal itu dah ada. Dan kita tengok lepas itu bagaimana Tuan Guru Nik Aziz, arwah Tuan Guru Nik Aziz kata apa? Nak join UMNO, ludah dulu muka saya, dia kata. Muka hamba ni. Ludah dulu. Sebab cakap-cakap gabung dengan UMNO tu dah ada.
Dan akhirnya benda ini terkeluar dan termeteri pada masa bila, tuan-tuan? Pada masa Pakatan Harapan jadi kerajaan, Mahathir buat satu gerakan Melayu ke gagasan Melayu ke whatever, PAS ada kat situ. Diwujudkan muafakat nasional. That is the agenda. It was never about Islam. It was always about making sure this group of people sentiasa berkuasa dan memegang kuasa. It was never about Islam atau Melayu. It was never about that. It was all about power and staying in power. Dan kita tahu cerita 90 juta bagaimana PAS dapat duit daripada UMNO. Ana tahu 2 juta Hadi pun dapat. Ana tahu itu Nick Abdul cakap. Dapat duit daripada UMNO pada waktu itu. Nah, kalau nak cerita konspirasi ni, kita faham timeline ini. Daripada amanat Haji Hadi, peristiwa Memali, pengharaman Arkam, peristiwa Al-Ma'unah. Dan juga 2008 bagaimana kejatuhan 5 negeri, bagaimana ada golongan PAS pada masa itu nak kerja sama. Termasuklah nak keluarnya golongan amanah pada waktu itu yang dipanggil Anwar Rinas, J-Bond dan sewaktu dengannya. Golongan profesional dan juga aktivis yang dia campak keluar kerana mereka lah yang sebenarnya masuk ke dalam PAS untuk memastikan PAS tak jadi terlalu ekstrim. So bila mereka keluar, tuan-tuan, sekarang ini, PAS berada dalam kedudukan sekarang ini. Fitnah tak kisah, rasuah jadi sedekah, fatwa tabur sana sini. Fatwa keluar daripada mulut dia ikut sukati dia. Dan ramai yang dari kalangan mereka percaya sebab itu ulama takkanlah dia nak menipu Islam. Faham sejarah, belajar dan kita faham, tuan-tuan, manusia akan tetap manusia. Kita nak nilai manusia tu, kita nilai perbuatan dia. Bukan apa dia pakai, bukan apa title dia. Kita nilai perbuatan dia. Alright? Saya ambil kat situ je lah, tuan-tuan. Ambil kat situ lah. Fikirlah sendiri. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.